Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para YouTubers, para penonton yang searching YouTube. Dan ingatlah, YouTube ini adalah satu channel medsos yang amat baik untuk kita dapat maklumat. Namun demikian, kita juga hendaklah berhati-hati dan janganlah menerima terus maklumat atau ilmu yang disampaikan. Kita kenalah membuat pertimbangan yang baik, ya. Hari ini saya nak menceritakan ataupun nak santai-santai untuk bercerita dengan anda, ya. Sekurang-kurangnya anda boleh memberi respon kepada saya tentang apa tajuknya, ya. Tengah hari ini ialah tajuk Gunung Jerai. Siapa tahu Gunung Jerai? Ramai orang tahu. Gunung Jerai ini berada di negeri Kedah, ya, di negeri Kedah, yang mana Gunung Jerai ini mempunyai nilai sejarah yang begitu tinggi kepada negara Malaysia, ya, yang sebagaimana kita tahu bahawa Gunung Jerai ini merupakan, kalau dulu adalah adanya sebuah istana raja, ya, di zaman dahulu lah. Anda pasti tahu kalau rujuk sejarah-sejarah lama. Dan di Gunung Jerai juga merupakan tempat di mana datangnya seorang ulama daripada Timur Tengah, iaitu daripada Yaman kalau tak salah saya, yang bernama Syekh Abdullah Al-Qumari ataupun Syekh Abdullah Al-Yamani, yang datang berdakwah menyebarkan agama Islam pada tahun 1136 Masehi, mengikut catatan dalam satu buku hikayat Merumah Wangsa. Dan dikabarkan bahawa Abdullah Al-Qumari ini telah berjaya mengislamkan Raja Kedah pada waktu itu, raja pada waktu itu, dan seluruh rakyatnya berhijrah daripada agama asal kepada agama Islam. Dan disitulah kita tengok banyak kesan-kesan sejarah di Gunung Jerai ini. Namun demikian, akhir-akhir inilah, ya, menjadi satu kontroversi, dan ramai juga YouTubers telah membuat video menyatakan ada orang ke sana pergi buat kerja-kerja khurafat, ya. Salah satunya ritual-ritual, katanya keagamaan yang terpeksong daripada agama Islam. Dan apa yang saya lihat beberapa video yang di upload dalam YouTube, ada video-video ini kadang-kadang bias lah, ya, bias, seolah-olah menuduh semua orang pergi ke Gunung Jerai itu membuat kerja-kerjanya khurafat, iaitu menganggap satu tempat itu ada hikmah, ada unsur-unsur, apa orang panggil, saya pun tak faham sangat apa, kebal lah, ada kuat lah tempat tu. Contohnya ada satu perigi, bukan perigi lah, tempat sumber air tu, dan di mana dalam video tu menyatakan bahawa perlu ambil air semayang di situ, perlu mandi di situ, ya. Ada apa nak kebaikan lah, ya, di situ. Dan lepas itu bersolat di satu tempat yang dipanggil Padang Pak Said ke, begitulah. Dan saya nak komen sedikit lah, ya. Pada pendapat saya, apa yang saya faham lah, saya ni orang awam, ya, saya bukan ustaz, ya. Pada pendapat saya, kenapa nak memperbesar-besarkan isu ini, ya. Kita ada Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, yang boleh menyiasat dan boleh memberi komen-komen ataupun memperjelaskan perkara ini kepada orang awam.
Dan saya lihat aktiviti-aktiviti di sana itu tidaklah orang kata nampak berunsur khurafat. Ia bergantung kepada niat kita. Di mana kalau pergi ke atas tu dan kita mandi di kolam tersebut, apa salahnya kita mandi? Bergantung pada niat kita. Janganlah kita cepat menuduh, menghukum orang itu. Dan dia mandi pula, ada yang mandi menggunakan bunga apa semua. Apa salahnya kita mandi menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kesegaran badan kita? Tak salah kan? Dan apa salahnya kita mengambil air wuduk di situ? Air situ bersih, yang mempunyai mineral yang tinggi, berbanding dengan air-air paip di bawah. Dan kita pergi sana, kesempatan itu kita ambil wuduk, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberkati kita sempena, orang kata apa, air bersih tersebut. Ya Allah, Engkau kurniakan aku, jumpakan aku dengan air yang begitu bersih sekali. Dan selepas itu kita bersolat. Ni sebenarnya di mana-mana boleh bersolat. Ya, apa salahnya? Kita nak solat atas gunung ke, nak solat bawah gunung ke, nak solat di atas padang ke, tak salah kan? Apa pun pokok pangkal bergantung kepada niat kita. Jadi tempat itu telah dibangunkan cantik sekarang ni. Kalau saya tengok, saya tak pergi lagi, tahun 80-an saya sampai, tapi sekarang ni saya tak pernah sampai lagi lah. Dan ianya menjadi satu tempat perlancongan untuk di negeri Kedah. Dan di situ juga tempat di mana orang-orang datang untuk melawat kesan-kesan sejarah lama yang ianya memberi manfaat kepada kita semua. Janganlah kita cepat menghukum, ya, dan ianya memberi efek yang buruk kepada industri pelancongan kita, efek yang buruk kepada keharmonian beragama, ya, agama Islam kita, mempunyai efek yang buruk juga hubungan sesama manusia. Ya, dikabarkan ada golongan itu, golongan ini pula di Malaysia ni kan. Dan ada satu golongan yang mana suka mengecam orang, kan. Searching lah YouTube tu, banyak mengecam orang dengan perkara dalam urusan kecil pun mereka kecam. Dan ada satu YouTuber tu, saya panggil dia Rectors lah, Allahu Akbar, mengecam orang itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang begitu keras. Ini cara berdakwah yang tidak betul. Kalau tujuan sebenar anda nak memperbetulkan orang, bukan cara begitu. Ini semata-mata nak cari publicity murahan, sehingga kan ia merosakkan keseluruhan umat Islam itu sendiri. Ya, inilah saya harap anda semua lebih profesional dalam menjalankan tugas anda untuk tujuan kebaikan kan. Janganlah jadi pemfitnah, ya. Allah kan marah kita buat kerja-kerja macam tu. Apa salahnya kalau kita menyebarkan perkara-perkara yang baik, dan sekiranya benar berlaku ada unsur-unsur khurafat di sana, jadi kita kena bagi tahu segelintir amalan-amalan ini, dan dengan bukti-buktinya ada mereka tertentu itu membuat amalan itu, dan kita menasihati mereka itu supaya meninggalkan kerja-kerja khurafat tersebut kan, macam tu. Jadi janganlah too ekstrim dalam beragama. Saya sebagai orang awam merasa sedih lah dengan para pendakwah lah saya panggil. Mereka mendakwahkan melalui YouTube, dengan cara mereka tersendiri, tetapi cara dakwah mereka tu sebenarnya terlalu menghukum orang. Jadi ia merosakkan orang lain sekali dan pukul rata semua. Jadi tak boleh lah macam tu kan. Jadi inilah pada hari ini, harap-harap sahabat-sahabat ataupun para YouTubers yang cerdik pandai
Ya, saya ni siapalah, orang awam kan. Jadi kita tak pandai, cuma kita nak berpesan lah. Berpesan sekurang-kurang ia memberi manfaat kepada anda semua dalam misi dakwah anda, misi menegur anda kepada orang lain. Ya, tidak ada masalah anda nak tegur, anda nak buat correction, itu tidak ada masalah. Tetapi janganlah main pukul rata. Macam saya kata tadi, pukul rata semua, dan itu boleh merosakkan orang lain lah, merosakkan agama suci kita. Dan apa kata orang luar tengok kan, orang bukan Islam tengok. Jadi gunalah satu pendekatan yang berhemah, satu pendekatan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita banyak hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan bagaimana cara kita nak menegur, bagaimana cara kita nak berdakwah, bagaimana cara kita tak setuju dengan orang-orang yang tersebut. Buatlah yang terbaik supaya kita semua mendapat manfaat dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda yang belum subscribe channel saya, bolehlah bantu-bantu subscribe bagi saya merasakan bersemangat untuk sentiasa bercakap dengan anda. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.